pada 11 pagi tadi, Perdana Menteri Sembilan tidak mengumumkan senarai anggota kabinet yang baru. Mereka akan angkat sumpah pada hari Isnin yang minggu depan. Bagaimana YB Selayang melihat senarai ataupun pasukan kabinet baru ini, iaitu 87% daripada ahli-ahli kabinet baru ini adalah kabinet yang lama. Dan dalam media sosial pun tersebar banyak kartun-kartun lah. Antara yang menarik saya adalah lori sampah dia tukar driver, tapi masih lori sampah yang sama lagi. Sebab dari segi saiz pun dia hanya kurangkan daripada 70 orang kepada 69 orang sahaja. So bagaimana YB lihat pasukan ini, mampukah pasukan ini untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan COVID yang cukup mencabar pada ketika ini? Kalau saya menjadi Ismail Sabri, saya juga tidak ada pilihan lain kerana saya hanya ada 114 orang ahli parlimen yang menyokong saya. Ini adalah orang yang sama yang sebelum ini menyokong ke Muhyiddin, dan daripada 114 ini 70 ada dalam jemaah menteri yang lama, dan sekarang sebab komponen parti dan dinamik mereka adalah yang sama, Ismail Sabri juga hendak memilih daripada dinamik itu. Akhirnya 69, perbezaan adalah 1. Dan ya, kalau kita kata sampah yang sama atau old wine in new bottle, memang kita sudah tahu daripada mereka yang 87% ini adalah orang yang kita sudah tahu, watak-watak yang sama. Kemampuan dan kebolehan mereka, prestasi mereka, atau mereka yang tidak dapat langsung menunaikan tanggungjawab mereka, sudah jelas. 17 bulan kita sudah tahu. Dan pada pandangan saya, mereka tidak boleh berubah, menambah baik prestasi mereka sebab Perdana Menteri saja yang tukar. Mereka yang diberikan balik jawatan, walaupun ada yang telah dipindah ke kementerian yang lain, tetapi kebolehan mereka atau tidak ada kebolehan mereka jelas kepada semua. Bagaimana satu kerajaan yang gagal sebelum ini tidak akan gagal bila jemaah menteri adalah yang sama. Ini masalah Ismail Sabri. So, dan ini rakyat sudah tahu juga. Menjadi satu masalah kita. Maksud YB tidak meletakkan sebarang harapan terhadap pasukan kabinet yang baru ini kerana contohnya Menteri Ayeswam dia tukar dari Kementerian Kesihatan ke Kementerian Komunikasi dan sebagainya. So tidak ada harapan untuk tidak gagal lagi. Maksudnya kerajaan ini akan tetap gagal atau macam mana? Ya, kalau kita melihat, saya tidak nampak bagaimana akan ada perbezaan dari apa yang telah berlaku prestasi mereka untuk menjadikan lebih baik bila orang yang menjadi menteri adalah orang yang sama. So, ini pandangan saya. Satu tragedi lah kepada Malaysia kerana bertukar kerajaan, bertukar Perdana Menteri, pasukan yang gagal itu masih berkekalan